Dan topik yang kita akan bicarakan pada hari ini adalah sebagaimana yang tertera di skrin sana, SRC rakyat menang, Najib tumbang, ataupun terbalik pun boleh, Najib tumbang, rakyat menang. Dan kita akan live di beberapa page utama kita, Perspektif, page Amanah Ni Kedah, page saya sendiri dan beberapa page utama lagi. Dan saya juga mengharapkan supaya netizen di luar sana untuk membuat sharing seberapa banyak yang mungkin untuk memastikan bahawa apa juga yang kita bincang pada malam ini dapat difahami di luar sana, mendapat maklumat yang fresh, mendapat maklumat yang betul daripada kami. Dan untuk membicarakan topik yang berat ini, topik yang besar ini, kita bawa peguam, kita bawa seorang lawyer, masih muda. Beliau adalah saudara Nur Azmi Zakaria. Beliau adalah ketua kanun ataupun ketua Biro Undang-Undang Amanah Ni Kedah. Selamat datang Azmi. Masih ada. Kita panggil Azmi boleh no? Azmi je lah. Azmi. Okey, saya ingat untuk mula ni Azmi, kita mula dengan sedikit sebab Azmi baru kali pertama live bersama dengan kita, mungkin sedikit beri pengenalan diri dan mungkin di awal ini boleh Azmi ulas sikit topik ni. Rakyat menang tu makna apa? Kan? Najib tumbang, rakyat menang ataupun terbalik. Makna apa? Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kepada doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang menonton kita pada malam ini, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada Perspektif, kepada doktor kerana sudi menjemput saya pada malam ini untuk kita live bersama-sama bincang tentang isu yang tengah hangat sekarang ni, tentang Najib yang confirm telah masuk penjara. Sebelum ni saya doktor selalu ditanya sejak daripada Najib dakwa di mahkamah, orang selalu tanya bila Najib masuk penjara. Bila dah kena mahkamah tinggi pun, mahkamah tinggi dah sabit pun tak masuk penjara, orang nak tanya bila nak masuk penjara ni kan. Jadi bila mahkamah persekutuan akhirnya telah pun memutuskan bahawa keputusan mahkamah tinggi sebelum ini adalah keputusan yang betul, dan akhirnya telah mengeluarkan waran untuk Najib untuk masuk penjara, maka selesailah sudah teka-teki dan orang yang menunggu ni akhirnya mereka telah bersyukurlah kerana akhirnya apa yang kita lazim bicarakan tentang isu YMDB ini sebelum pilihan raya 14 lagi telah pun menemui satu mukadimahnya, bukan habis lagi. Sebabnya kes Najib ni banyak. Jadi kes SRC ni baru yang kes yang pertama. Pintu masuk kepada 1MDB. Yang mana itu pun telah pun disabitkan dan telah pun dia telah dihukum. Jadi bila sebut rakyat menang ni, maksudnya kalau tak kerana rakyat menang yang telah mengundi Pakatan Harapan pada PRU 14 sebelum ini, saya confident kes ini akan lenyap begitu saja. Apatah lagi sebelum ini Peguam Negara sendiri sebelum PRU 14 itu telah pun melepaskan Najib ini daripada sebarang kesalahan oleh isu MDB, mengatakan Najib tak bersalah lah apa dan sebagainya. Tapi akhirnya selepas daripada PH mengambil alih pemerintahan negara dan setelah membuat ISPRM membuat siasatan semula, membuka balik lembaran-lembaran bukti dan juga menembual saksi-saksi yang tidak dipanggil oleh Peguam Negara sebelum ini, akhirnya menemukan bukti-bukti yang mewajarkan Najib ini didakwa atas isu RSASI dan juga isu MDB yang lain. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu daripada orang panggil apa, natijah kemenangan rakyat. Itulah orang kata apa yang rakyat dapat. Sebenarnya inilah sebabnya wang yang telah sauk perkataan yang digunakan oleh netizen sekarang ni kan, sebenarnya banyak, berbilion-bilion. Dan apa yang kita berjaya buktikan dan sabitkan di mahkamah sekarang ini hanyalah untuk nilai 42 juta saja. Padahal ada banyak lagi. Jadi kita harapkan ini merupakan satu lembaran mukadimah untuk kita teroka lebih jauh lagi dalam isu YMDB ini. Okey, baik. Mungkin sebahagian daripada netizen di luar sana, rakyat di luar sana masih tidak berapa faham kes SRC yang disebut kes yang sebagai pintu untuk masuk kepada kes 1MDB yang lebih besar yang sekarang dibicarakan ni. SRC International kes ni kes apa yang sebenarnya? Okey, SRC ni dia sebelum ni memang dia merupakan anak syarikat kepada 1MDB.
Dema anak syarikat YMDB. Kemudiannya Najib telah orang panggil absorb, serapkan SRC ini duduk bawah Kementerian Kewangan. Senang kita nak bagi bahasa orang mudah faham. Jadi apabila diserapkan di bawah Kementerian Kewangan, itulah maka di situlah bermulanya siri-siri orang panggil SOP ini tadi, yang bermula dengan apabila satu pinjaman kononnya telah diusahakan oleh pihak Najib ini untuk diberikan kepada SRC, di mana melalui pinjaman daripada KWAP, Kumpulan Wang Persaraan ini. Itu kira duit rakyat lah tu. Duit rakyat lah, sebabnya duit ini untuk kita yang pencen. KWAP ini menguruskan bagaimana hendak mengembangkan lagi duit ni. Tiba-tiba dapat kat mereka ni. Jadi mereka buat pinjaman daripada kuok. Akhirnya mereka sauk. Dan kena faham kenapa Najib terlibat dengan secara langsung dalam isu pinjaman 42 juta ini. Kerana apabila dia pada ketika itu dia adalah Perdana Menteri. Dan dia jugalah adalah Menteri Kewangan. Dan dalam SRC, bahasanya yang digunakan ialah dia ni adalah penasihat emeritus. Nama bila emeritus ke, emeritus ke apa ke. Tapi dari sisi undang-undang, Mahkamah Tinggi menyatakan kuasa yang ada pada Najib adalah seolah-olahnya dia adalah director kepada SRC, walaupun dia guna title emeritus lah dan sebagainya. Jadi masa dia Perdana Menteri, apa yang dia telah buat ialah selepas dia SRC ini atas daripada arahan dia untuk mendapatkan pinjaman, dia telah meluluskan melalui dua mesyuarat kabinet ketika dia Perdana Menteri, memberikan jaminan kerajaan kepada KUAP ini, di mana ini juga adalah salah satu daripada sebab dia kena dakwa, sebabnya dia telah gunakan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri. Dan kena ingat, dalam Memorandum of Article Association, kita panggil macam perlembagaan kepada SRC itulah. Dia mana-mana pertubuhan dia ada association, dia punya artikel dia, seolah-olahnya dia macam perlembagaan kepada pertubuhan itu, persatuan itu atau syarikat itu. Dalam itu disebutkan bahawa kuasa Najib ni amat besar, di mana bila dia bagi arahan dan juga satu permintaan itu hendaklah dipenuhi. Maksudnya bukannya kata bila dia ni kononnya penasihat emeritus, penasihat ni patutnya nasihat je lah. Tapi dia sebenarnya ada boleh memberikan arahan, di mana arahan itu haruslah dipenuhi. Jadi atas faktor itulah 42 juta ini telah dia sebenarnya bukannya pinjaman 42 juta. Pinjaman tu 4 bilion ringgit. Daripada KUAP 4 bilion ringgit, bukannya 42 juta. Masuk kepada SRC. Kepada SRC 4 bilion. 4 bilion. Dapat 4 bilion. Selepas dapat 4 bilion itulah akal Najib ni, orang kita kata ni, dia telah melalui dia punya orang bawahan dia, antara nama yang dipetik dalam kes tu lah Nik Faisal lah, di mana duit sebanyak 42 juta daripada 4 bilion ini telah dipindahkan kepada dua syarikat. Satunya yang saya ingat tu Ihsan Perdana Sdn Bhd Gandengan Mentari GPSB. Kononnya ni bawa kat dua syarikat ni nampak macam ada bersih lah kan. Tapi lepas pada 42 juta ini turun kepada dua syarikat yang GPSB dan Ihsan Perdana ini, daripada dua ini pula akhirnya memberikan dan menurunkan duit itu kepada akaun peribadi Najib, dua akaun M-Bank Islamic. Di mana daripada situ tu Hakim Nazaran kata, bahasa mudah kita, ini sebenarnya akal Najib untuk menutup kononnya untuk kalau daripada SRC terus sign check atas nama Najib Razak, nampak sangat. Tak apalah, dia kata kita buat kononnya atas nama dua syarikat ni, kemudian dua syarikat ni bagi kepada Najib. Kemudiannya dia ingat boleh lepas. Hakim kata walaupun begitu, masa kita bicara, dia kata di pihak SRC dan Najib, mereka tak boleh nak buktikan bahawa perlunya sebenarnya 42 juta ini diberikan kepada dua syarikat ini tadi. Tak perlu pun. Ini sebenarnya hanyalah alat dan akal Najib
untuk sok 42 juta tu. Ya. Jadi atas faktor itulah maka akhirnya Najib telah menggunakan 42 juta itu untuk kepentingan diri sendiri. Jadi sebab itulah salah. Dia kata dia tak tahu. Okey. Duit masuk tak tahu dia kata. Tak tahu ni pun kita pun hangin juga. Dia kan, saya duk tengok dia punya akai dia pun panjang. Lepas daripada Apik Adurai itu, dia kena interview dengan Al Jazeera apa kan. Bila tanya duit ni daripada mana, dia kata tak tahu. Dia punya nak katanya tak tahu. Okey, apa Mahkamah Tinggi kata? Masa keterangan saksi dalam kes SRC ni, arahan yang diberikan ialah Najib ni kalau boleh dia tak mau bila isu cek daripada diri dia personal kepada keluar, dia tak mau cek tu cek tendang. Dia hendak pastikan dalam akaun dia sentiasa ada duit. Jadi tugas orang yang tolong uruskan ni adalah kena memastikan pada dia, kena pastikan supaya sentiasa ada duit. Dan macam mana dia boleh kata tak tahu dalam keadaan 15 cek yang dikeluarkan menggunakan 42 juta itu ditandatangani oleh Najib Razak sendiri. Dan dia belanja, dia guna duit tu. Dia guna duit tu. Tiba-tiba dia kata dia tak tahu. Dia tak tahu. Mana boleh. Ya. Kita kalau tiba-tiba dalam akaun kita ada RM500 ke RM100, RM1,000, tiba-tiba masuk akaun, cempera kita betul. Ya. Ni siapa duk bagi ni, kita takut juga kan. Lah ni pula dengan zaman scam. Dan alasan Najib juga ialah dia nak kata dia kena scam. Ya. Scam ni tuan-tuan, kita kalau kata orang kena scam, yang kena laporan polis banyak yang kata kena scam tu sebab apa? Sebab mereka rugi. Mana ada orang scam? Mana ada orang kena scam dia kaya? Saya pun nak kena scam juga. Kalau macam tu semua kita willing nak kena scam lah. Syok ni kena scam dapat banyak 42 juta. Dia boleh bagi alasan kena scam. Jadi sebab itulah yang menariknya dalam kes dalam recent Mahkamah Persekutuan punya keputusan tu kan. Mahkamah Persekutuan kata dia tak payah tengok banyak lah. Dia kata tengok alasan Najib lah. Duit ni mana-mana kan. Dia bagi 3 alasan. Satu, dia kata dia tak tahu, macam doktor sebut tadi. Mana duit ni dia kata tak tahu. Tak apalah hang kata tak tahu. Yang kedua, dia kata kena scam. Dia kata kena scam dengan Jolo, dengan Anik Faisal, dengan semua orang-orang bank. Dia tuduh orang ni, dia pun ni semua scam aku. Yang ketiga, dia kata duit tu adalah duit derma daripada Arab Saudi. Okey. Apa Mahkamah Persekutuan kata? Tiga alasan ni tak masuk akal sebabnya dia adalah bertentangan dengan satu sama lain. Satu, hang kata tak tahu. Macam mana hang kata tak tahu tapi hang kata ni sebenarnya duit daripada Arab. Kalau kita tak tahu, kita kata tak tahu. Sampai sudah hang buat macam mana apa, aku kata aku tak tahu. Tapi dia kata aku tak tahu tapi duit dia adalah derma daripada Arab Saudi. Tu satu. Yang kedua, dia kata dia kena scam. Macam mana dia pula boleh kata dia kena scam dalam keadaan dia kata dia tak tahu duit tu daripada mana? Scam. Satunya dia kata scam daripada Jolo, kena scam daripada orang-orang bank, kena scam daripada orang-orang SRC. Pada masa yang sama dia kata duit tu adalah derma daripada Arab Saudi. Mana satu? Hang nak kata hang kena scam ke? Hang nak kata duit tu adalah daripada Arab Saudi? Adakah hang nak kata hang kena scam dengan Arab Saudi? Kan? Jadi maksud daripada situ sendiri, Mahkamah Persekutuan kata hang sendiri punya pembelaan pun hang tak clear. Hang nak kata apa sebenarnya ni? Jadi maksudnya apa sahaja helah dan pembelaan yang diberikan oleh Najib ketika perbicaraan sebenarnya hanyalah rekaan yang menyebabkan mahkamah tak boleh nak percaya.